Lama tak tahu tu. Siap. Assalamualaikum ila hadratin nabi. ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasim. Rabbana aftah baina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilati wa yanalu bihil izza wal jaha wal mala wa huwa alimun bidzalika mustash'irun fi qalbihi rikakata halihi. Nah, situ deh. Betul dah. Baik. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Bidayatul Hidayah karangan bagi Hujjatil Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, hingga pada kata dianya wa rajulun talabahu ay al-ilma. Dan yang keduanya ialah seseorang. Rajulun sini maknanya seseorang, bukan laki-laki. Dia panggil babul iktifat. Sebut rajul tapi nak makna seseorang, artinya perempuan pun masuk. Gitu. Jadi sambungnya hari itu dia kata wa'lam, ketahui olehmu ayyuhal muridu li talabil ilmi, ketahui olehmu hai orang yang menghendaki untuk menuntuti ilmu agama, annan nasa akan bahawa manusia itu fi talabil ilmi, di dalam menuntuti ilmu agama, ala thalathati ahwalin, di atas tiga segala kelakuan mereka.
segala keadaan mereka. Nah, satu ulai balik sebab lama cuti ni, barangkali tak ingat ada. Satunya ialah seseorang yang menuntut ilmu liyattakhidhahu zadahu ilal ma'adi. Niatnya supaya jadilah ilmu tersebut sebagai bekalan dia untuk hari kiamat. Walam yaqsid bihi illa wajhallahi wa daral akhirah. Dan dia tidak meniat apapun di dalam menuntut ilmu tersebut melainkan nak pada redha Allah dan kesenangan hari akhirat. Maka ini orang fahadha ar-rajulu, maka ini orang minal faizina, setengah daripada orang yang berjaya. Nah, dan tidak hanya pada menuntut ilmu lah. Nah, apa-apa sahaja aktiviti hidup kita ni, pastilah kita kena letak hak ni mula-mula. Nah, kita kena letak hak kita ni, orang panggil apa? Untuk kejayaan akhirat. Bukan untuk dunia, bukan. Nah, kan banyak ke nak sekarang ni saudara kita di Palestin sedang berperang dengan Zionis, dengan Suhyuniyah. Macam-macam jenis ragam kita orang Islam yang duduk jauh daripada Palestin. Kayak gitu. Ada yang cuba jadi jutawan. Jutawan macam mana? Buat Facebook Nah, kutip derma. Nah, dapat juta-juta, ratus juta. Nah, sampai ke tidak tak tahulah kepada saudara kita di Palestin tu. Mudah-mudahan sampai. Kalau tak sampai pun dia yang berdosa kalau dia buat khianat dengan duit tu. Nah, kita yang derma tu kalau kita ikhlas, mudah-mudahan pahala. Nah, ada juga hak nak menunjuk dia ni cakna ke Palestin, buat demonstrasi. Nah, buat tunjuk perasaan. Tapi tak tahu tunjuk perasaan tu nak tunjuk perasaan tak puas hati ke Zionis ke, nak buat konsert ke, tak tahu. Ya. Nyana gendai macam keling pun ada. Nyanyi lagu bola pun ya. Patut bagi pula orang tunjuk gambar Netanyahu tu. Netanyahu. Tak bagi. Orang tu pula digelar Zionis. Bah, aku tak bagi pula takbir. Takut mengguris hati non-muslim. Loh. Ini apa tujuan buat demonstrasi? Nah? Untuk nak bagi tahu kata kita ni cakna lah, gitu. Ada juga nak banding. Tengok, kami buat lebih ramai. Awak buat tak ramai mana pun. Sudah. Tu belum lagi akak senjata pergi medan jihad. Baru tunjuk perasaan pun penuh dengan riak dan nak ujub. Penuh dengan rasa nak dipuji, nak dilambung oleh orang, nak supaya orang kata kita ni cakna Palestin. Tujuan apa lagu tu? Kita disuruh ambil berat tentang urusan umat Islam supaya kita tidak dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada orang Islam. Kerana Nabi SAW sabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum." Siapa yang tak ambil berat dengan urusan orang Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Itu kita bimbang. Tu kita bimbang waktu hubungan kita sebagai ukhuwah Islamiyah. Bimbang aku akhirat esok dijumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, isfa'li ya Rasulullah. Syafaat aku ya Rasulullah. Saya kata, siapa dia awak? Saya ni orang Islam lah ya Rasulullah. Macam kafir sudah. Nah, tu bimbang. Maka sebab tu kitanya cakna kepada saudara kita umat Islam di Palestin. Tak tunjuk perasaan pun tak apa, tapi di dalam doa-doa kita pasti kita sertakan doa kepada saudara-saudara kita. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustada'afina fi Palestin. Kayak gitu. Pasti. Supaya
kita ni dimasukkan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi bukan kerana riak, bukan kerana ujub, bukan kerana sum'ah, bukan kerana takabur, bukan. Karena penting itu adalah saudara kita semuslim, saudara kita seiman, seugama. Kayak gitu. Nah, diteraja, disepak, ditembok, dicekik sampai mati pun ada, dibom tak siapa kita tahulah. Nah, doktor-doktor pun kena bom, jururawat pun kena bom, nah, kena tembok. Bantuan pun disekat, ada haknya nak masuk sampaikan bantuan kepada rakyat Palestin tu kena ada hak dia, tak boleh lebih dari berapa lori, kalau tidak kami bom. Itu bentuk zalim semua tu. Wala udwana illa ala zalimin. Tidak boleh kita buat menseterukan manusia melainkan kerana kezaliman. Maka Suhyuniyah, puak Zionis ni zalim, merampas tanah air orang Islam. Nah, merampas negara orang Islam. Macam mana kita boleh biar? Maka sebab tu antara kebijakan ni, walaupun di sananya kalau di segi politik kita tengok Mesir itu sekutu dengan Amerika seperti Saudi. Nah, tapi antara kebijakannya tidak dibukakan, orang panggil pintu sempadan untuk pelarian Palestin masuk beramai-ramai ke Mesir supaya tanah Gaza tidak ditinggalkan oleh umat Islam. Kalau dibuka seluar-luarnya, orang Islam semua rakyat Palestin lari semua, akhirnya hak tu hak nak ditarget oleh Zionis. Itu yang ditarget. Bagus, pakat lagi. Kami yang masuk. Itu. Dari satu sudut. Dari satu sudut. Maka sebab tu walaupun kita ni lemah iman, iyalah lemah iman kita, tapi satu-satu saja orang panggil senjata yang ada ialah doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa tu ialah senjata orang mukmin. Jadi bila berdoa dengan betul-betul. Doa dengan penuh perasaan. Apa makna doa? Talabus syai'i minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru' bi niyyatil ibadah. Itu makna doa. Minta sesuatu daripada kita hamba kepada Tuhan yang Maha Tinggi pangkatnya. Nah, dengan wajah merendahkan diri. Nah, bukan menyanyi-nyanyi. Sini doa untuk Palestin, yuya bergendai keling pula tu. Nah, keteng. Pura. Doa betul-betul. Kita kan kalau tak ada duit, minta ngabah kita, macam mana kita minta duit? Joget nak duit yang kita. Yang saya pak ke abah kita, minta duit sungguh, kan buat mengaji kan? Mesti kita minta betul-betul. Kenapa? Tak ada duit ni tolong. Kayak kita, tolong. Betul-betul mengharap. Sama kita berdoa. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestin. Berilah kemenangan kepada mereka ya Allah. Hancurkan puak-puak Zionis. Puak-puak kafir yang membantu dia pun hancurkan ya Allah. Kalau boleh dibaca kau orang panggil doa kunut nazilah. Niatnya apa? Kerana Allah. Bukan nak sohor kau orang. Tengok, saya cak nak Palestin, tengok daerah Palestin, serba Palestin ada belakang duk tunjuk. Bukan kerana tu. Tengok, awak buat sikit je, tengok kami buat ramai. Bukan itu. Yang penting kita tu dinilai oleh Allah dalam setiap gerak kerja kita berdasarkan niat kita. Sama. Orang menuntut ilmu agama, niatnya sebagai bekalan untuk hari akhirat. Tidak diniatkan selain daripada redha Allah dan kesenangan akhirat. Fahadzar rajulu minal faizina. Hak ni berjaya. Hak ni berjaya. Dia tengok. Sebaliknya hari ni nak masuk nyata yang kedua. Wa rajulun talabahu. Dan seseorang yang menuntutilah ia seorang dia akan ilmu agama. Ilmu sini adalah ilmu din, ilmu agama. Tapi niatnya apa? Liyasta'ina bihi ala hayatihi, supaya dapat membantu dengan ilmu agama tersebut atas kehidupannya. Kehidupan mana? Kehidupan kita ni ada dua. Sekarang ni kita hidup juga.
Nanti lepas ditiup sangkakala yang kedua, hidup lagi kita. Nah, dan hidup tu lebih baik daripada hidup yang sekarang. Karena hidup yang sekarang darul ibtilah, negeri tempat uji. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya diuji mereka itu manusia. Siapakah di kalangan mereka yang sebaik-baik aktivitinya. Kayak gitu. Nanti bila kita hidup balik daripada kubur kita, itu hidup yang kekal abadi. Darul jaza, negeri tempat balas. Nah, negeri tempat terima pembalasan daripada Allah. Nah, yang baik dibalas baik, dan yang jahat dibalas jahat. Baiknya tidak hanya daripada luar, bahkan dalam lagi. Nih. Nah, daripada dalam lagi. Walaupun zahirnya baik, tapi kalau dalamnya tidak baik, haba'am manthura, debu berterbangan. Itu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am manthura. Bila tiba di pada mahsyar akhirat kelak, kami bentang segala amal yang manusia sangka dapat pahala banyak, lalu kami jadikan debu berterbangan. Kenapa? Karena amalnya dirasa baik, hakikat di sisi Allah tidak baik. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Jadi sebab tu paling susah sekalinya ialah untuk ikhlas. Nah, baik. Dia ngaji ilmu agama, niatnya supaya dapat menolong dengan sebab ilmu tersebut di atas kehidupannya yang mana? Al-ajilati, yang bersegera. Sekarang ni al-ajilah ni mana? Ayat dunia, ayat hadirati. Itu mana? Nah, itu makna orang panggil ajilah. Satu lagi dipanggil ajilah. Ajilah makna yang nanti, akhirat. Nah, ajilah yang bersegera sekarang ni. Jadi kalau kita nak buat apa-apa aktiviti, tujuannya untuk untuk sekarang, maka itu termasuk daripada hubbud dunia. Buat program ilmu ke, program ceramah ke, program demonstrasi ke, apa tujuannya untuk sekarang, untuk dipuji oleh orang, dikata bagus, dikatakan cakna pada ilmu agama, cakna pada kayak gitu. Ini susah sekalinya orang politik lah susah. Nah, susahnya apa? Untuk mujahadah. Bukan maknanya orang politik kalau gitu susah lah dia, tak boleh buat program lah, kena duduk senyap-senyap dalam rumah, nanti riak mujuk semua. Bukan, ini masalah hati. Dia kena buat dan dia kena pamerkan. Nah, tapi hatinya semakin kuat, dia kena bermujahadah, lawan. Macam kita orang bukan siapa-siapa ni tak apa. Kurang sikit nafsunya untuk gocoh dengan nafsu ni, kurang. Nah, tapi kalau orang politik, orang ada jawatan, orang kenamaan, orang menteri, orang MBI, orang Perdana Menteri ke orang-orang politik ni, kalau dia buat program, pasti ada maslahat daripada setiap program dia. Maka ketika tu kuat dia kena mujahadah. Nah, walaupun rupa agama, tapi kalau diniatkan untuk dunia, untuk dipuji orang, tarik sokongan, artinya dia tu orang panggil cinta pada dunia, hubbud dunia. Maka cinta pada dunia tu salah satu daripada penyakit al-wahan. Nah, penyakit yang ditimpa oleh Allah Ta'ala kepada kita umat Islam. Mana? Naza'allahu an suduri aduwikum al-mahabatakum. Allah cabutkan daripada dada-dada musuh kalian akan rasa haibat bila memandang kalian. Itu. Jadi musuh-musuh Islam tu tidak lagi memandang hebat. Tak ada kehebatannya, boleh hina, boleh diperkotak-katik. Nah, boleh diadu domba, boleh dicaca merbakan. Nah, boleh dikhianat, boleh macam-macam cara nak buat. Kenapa? Dicabut rasa haibat di dalam hati-hati musuh kepada kita orang Islam. Kerana apa? Karena dibalakan dalam hati orang Islam itu sendiri penyakit al-wahan. Apa al-wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia, benci pada mati. Apa makna benci pada mati? Bukan takut ke mati. Semua kita kena takut ke mati, dan takut ke mati itu orang panggil sudah sifat yang Allah Ta'ala jadikan asal khilqah kita yang hidup, takut nak mati. Betul?
Kau siapa ada berani nak mati? Tak ada. Semua takut nak mati. Semua takut nak mati. Bahkan Tuhan kata jangan mu cita-cita untuk mati. Wala yatamannaul maut. Jangan kamu bercita-cita aku nak mati, aku nak. Jangan. Melainkan kalau mati itu ialah mati syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kata orang yang mati di jalan Allah tu mati, bahkan mereka tu hidup di sisi Allah, mereka tu diberi rezeki. Nah, itu pun ada yang syahid dunia faqat. Mana syahid dunia faqat? Yang ini dia pergi berperang semata-mata supaya dapat digelarkan dengan asyahid. Nah, maka kalau syahid dunia saja tak dapat gapo sekali balasan di sisi Allah Taala. Nah, yang naknya ialah syahid dunia akhirat atau syahid akhirat. Tapi syahid akhirat ni kena mandi, kena kapal, kena gitu kan. Kalau syahid dunia akhirat tu syahid di medan perang serta ikhlas di dalam peperangannya li'ila'i kalimatillah, li'izzil Islam wal muslimin. Nah, kerana kemuliaan Islam dan orang Islam. Semata-mata kerana tu. Bukan kerana nak dapat nanti aku kalau mati dalam medan peperangan asyahid. Wow, hebatnya. Bukan lagu tu kan? Nanti digelar orang asyahid. Nanti kalau orang sebut-sebut nama apa? Asyahid. Wah, hebat. Jadi sebab tu saya nak bukan. Kalau kerana tu syahid dunia saja. Tak dapat apa-apa pun janjian daripada Allah Taala. Artinya syahid dia tu syahid dunia, mati di medan peperangan, tidak dikapankan, tidak dimandikan, ditanam dengan darah-darahnya, tetapi di sisi Allah tidak dibilangkan orang yang mati syahid. Ya gitu. Itu pula tu. Lebih baik lagi syahid akhirat saja. Dikira orang syahid. Itu. Baik. Wa yanalu bihi, dan mencapailah bihi ay bila ilmi. Nah, dia dapat mencapai dengan ilmu yang dia mengaji itu al-izzah. Apa al-izzah? Ini al-quwwah wal karam, yaitu kekuatan dan kemuliaan, makna keagungan. Jadi dia niat aku mengaji agama nanti, aku mengaji agama ni supaya nanti apabila aku dah ada PhD ke apa, nanti ada orang panggil pemilihan jadi mufti ke, nanti boleh jadi datuk mufti, sahibus samah orang panggil, pangkatnya tinggi di sisi sultan. Siap. Niatnya gitu. Ya, al-izzah wal jaha. Wal jaha ni mana al-qadra wa manzilah. Nah, mana pangkat kedudukan. Jadi boleh jadi menteri agama ke, jadi esko agama ke, atau boleh jadi ahli majlis fatwa ke, kayak gitu. Diniat seperti itu. Bukan salah jadi esko agama, menteri agama, bukan. Niat dengan ilmu tu supaya dapat benda tu yang salah tu. Itu dah. Wal mala, dan akan harta. Diniatnya kalau dia mengaji agama, dengan ilmu agama dia mengaji semakin tinggi daripada BA, naik master, naik PhD. Jadi gajinya tidak seperti orang BA, orang MA, PhD kok, profesor, doktor, apalagi kalau emeritus. Lagi tinggi gajinya, dapat himpun harta. Tengok. Wahwa, padahal ia seorang yang mengaji kerana itu tadi. Alimun bidzalika, dia tahu. Alimun mana dia mengerti, dia mengetahui. Bidzalika ay bisababi dzalikal gharad, dengan sebab demikian itu tujuan. Mustasy'irun fi qalbihi rikakata halihi, akan mustasy'irun maknanya menyimpan, ay mudmirun, mengandung, melekatkan di dalam hatinya, fi qalbihi rikakata halihi, akan lemah imannya, ay dha'fa qalbihi. Itu. Dia tahu kalau dia mengaji niat kerana itu, maka imannya nanti akan lemah. Gitu. Dia tahu.
Wa khissata maqsadihi, dan hina tujuan dia tu hina. Kayak gitu. Dia mengaji ilmu agama tapi tujuannya untuk dunia. Sedangkan dunia ni dani, hina. Nah. Bahkan dunia ni tidak ada apa-apa harganya di sisi Allah Ta'ala. Kalau ada harganya seberat sayap nyamuk saja, pasti Tuhan tidak akan bagi minum orang kafir walau setengah air. Kayak gitu. Lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah masaqal kafir bi syurbatil ma. Kalau ada harga dunia nilaiannya tu seberat sayap nyamuk sebelah sayap nyamuk saja, pasti Allah tidak akan bagi orang kafir minum walau setengah air. Tiba-tiba ilmu agama yang mulia diniatnya untuk meraih perkara yang tidak ada harganya di sisi Allah. Hina dak tujuan dia. Hina. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah patut engkau menukarkan perkara yang hina, adna, yang dani, yang kurang, yang hina, yang tidak ada harganya di sisi Allah dengan sesuatu yang khair, yang baik? Mana yang baik? Yang kekal. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan kekal. Ni contoh. Kalau mengajarnya ni niat kerana hak ni ya. Duit hak pengurusi buih dalam poket tadi. Habislah setakat ni je. Kalau 200 habis dengan makan. 100 pun minyak kereta, 50 tu. 50 lagi makan. Habis hak makan. Habuannya loji tahi. Kayak gitu. Jadi kalau niatnya hak ni saja, habis ya? Saja okey. Kayak gitu. Tengok. Padahal apa yang kita nak sampaikan ni benda yang besar. Kalau ikhlas, maka pahala di akhirat pula. Sebab tu nak sebut pasal ikhlas ni kan, orang duduk atas ni belum tentu lagi lebih ikhlas daripada orang duduk di bawah. Boleh jadi ibu-ibu ayah-ayah hok mari ni lebih ikhlas daripada saya hok mengajar. Saya hok mari ni niatnya macam-macam dalam hati. Niatnya duit pengurusi bagi, niatnya mudah-mudahan adalah duit dalam tabung boleh bayar hutang pekerja, niatnya lagi acu nak belanja pula malam ni makan. Macam-macam niat. Tapi kalau niatnya kerana Allah tu berapa persen? Kalau kita ambil ikhlas yang tahap orang panggil sederhana, itu perlu pada mujahadah. Kalau sama berat 50-50, iza ta'arada tasaqata, apabila perkara tu sama berat 50-50, ikhlas kerana Allah pun 50%, kerana selain daripada Allah 50%, maka kerja saya sia-sia. Awak sakit tulang belakang, apa hari dah sakit tulang belakang. Baik saya duduk rumah tidur lagi sedar. Kayak gitu. Kalau kerana Allah kurang daripada lebih kurang berbanding kerana selain daripada Allah. Mana? 80% kerana duit sapu, salerau, kerana duit tabur, kerana makan nak akan dibelanja malam ni. Lama dia kata, tak boleh ustaz kena pergi juga makan. Berapa bulan? Hot tu lebih lagi banyak, 80%. 20% je kerana Allah Taala. Hak ni berat. Dapat dosa dah pula. Jadi perlu kepada mujahadah. Mana? Perlu kena ada 80% kerana Allah. 20% tu adalah macam mana kita manusia biasa. Barulah al-hasanat innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan 80% ikhlas tu menghapuskan 20% yang tidak ikhlas. Ini kalau kita bicaranya ikhlas pada tahap sederhana. Kalau ikhlasnya mukhlasi, ya memang tak ikhlas tu. pasal masih bercampur. Sedangkan Tuhan kata wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ahada tu kan nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqi kalamin nabi tufidul hasra. Tidak ada satu pun
Jangan disekutukan di dalam ibadah akan satu pun jangan. Satu saja tak boleh. 1% saja. Dak ikhlas. Mesti 100% kerana Allah. Lembek kita. Nah. Itu dia panggil ikhlas mukhlasin. Ya. Mujulah ikhlas mukhlasin ini bukan dengan semata-mata ikhtiar hamba. Itu adalah daripada bantuan Allah Taala. Yang ditaklif atas kita ialah ikhlas mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah mereka itu ibadat melainkan supaya ikhlas. Ikhlas mukhlis ini ikhlas yang tadi. Kalau mu bertadi orang yang baru ibadat, itu kalau ada 1% pun dikira ikhlas dah. Nah, orang tu baru nak pakai tudung baru. Nah, baru belajar nak tutup aurat, tak apalah ada 1% pun kerana Allah pun jadilah. Nah, yang lain tu kan nak fashion, kan nak tunjuk janguk, comel ke, biar dia tu. Nah, yang penting dia tutup dah. Nah, nanti diusahakan lagi, bertingkat lagi, bertambah lagi. Itu. Tapi kalau kita ni yang sudah lama duk mari semaya jemaah, itu jangan ikhlasmu bertadi. 1% je kerana Allah ya Allah. Hai, tak boleh lah kita ni orang dah lama dah duduk semaya jemaah, duk dengar, kita kena naik peringkat pertengahan. Nah? Mana ikhlas yang mutawassi tadi? Ikhlas mukhlisin yang mutawassi. Mana? Disertakan dalam setiap aktiviti ibadat kita tu dengan mujahadah. Maka sebab tu kalau tanya, ustaz tempat mana hak paling ikhlas sekali ustaz ngajar? Nah, tempat paling ikhlas sekali. Ada 2 tempat. Satu di pondok sendiri. Nah. Saking ikhlasnya di pondok sendiri tu, siapa banyak tak mengajar pada mengajar. Sakit sikit tak mengajar dah nanti. Salah di pondok sendiri mana ada duit, mana ada yuran, tak ada free, siapa nak mengaji. Nah, ikhlas. Tu rumah tu memang niat nak mengajar dah kerana Allah. Duit tak ada apa-apa tak apa. Kerana ini orang panggil tanggungjawab di pondok kita. Itu tempat yang paling ikhlas. Yang kedua ialah tempat saudara awak tebah. Itu pasti ikhlas dah. Kalau tempat-tempat ikhlas dah. Tak ada fikir-fikir apa dah. Tu. Habis itu. Baik. Fahada, maka ini orang, kata Imam Ghazali, minal mukhatirina, ialah setengah daripada orang-orang yang membahayakan dirinya sendiri. Nah, apa makna al-mukhatirin? Ay al-muqarribina anfusahum ala khatari halakin. Mereka yang memperdekatkan akan diri-diri mereka di atas kebahayaan yang boleh menghancurkan agamanya. Tu. Fa in ajaluhu qabla taubati, maka jika bersegeralah oleh ajalnya, itu saat kematiannya, bila qabla taubati, sebelum dia sempat bertaubat, khifa alaihi min su'il khatimah, ditakuti di atasnya tu mati dalam buruk kesudahan. Nah, kita sambung lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu an la ila
أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi orang yang niat dengan mengaji ilmu agama tu supaya dengan ilmu tu dia dapat kesenangan dunia, dapat kemuliaan dunia, pangkat yang tinggi di dunia dan harta yang banyak pada dunia, dan dia tahu bahawasanya perkara itu ialah maksiat, ia akan membekaskan di dalam hatinya kelemahan iman dan menyebabkan orang panggil dia tu nak meniatkan sesuatu yang kehinaan. Maka orang seperti ini dia sengaja membahayakan diri dia di dalam kebahayaan. Dia sengaja. Bagaimana? Fa inna ajalahu ajaluhu, maka jika datanglah akan dia oleh tempoh hidupnya, tempoh ajalnya. Ajal itu mana? Waktu alladhi yamutu fihi, waktu yang dimatikan ia seorang itu padanya. Bila datang ajalnya, qablal taubati, sebelum dia sempat taubat. Sebelum dia sempat bertaubat, khifa alaihi, ditakuti di atasnya seorang yang mati di dalam mengekali maksiat itu, min su'il khatimati, setengah daripada orang yang mati dalam keadaan su'il khatimah, buruk kesudahan. Apa mati dalam su'il khatimah? Iaitu al-mautu bi ghairil imani, mati tanpa iman. Sama dengan maksiat-maksiat lain pun kayak gitu. Maksiat lain pun sama juga. Kita curi, kita mengupah, kita berzina, kita togok aruk, kita judi, kita risuah, itu semua maksiat lah kata. Orang yang mula-mula mengerja maksiat, iman dia tu pasti akan mendebarkan jiwa dia. Takut.
Tapi setelah lama duk senantiasa buat, akhirnya dia jadi tak ada rasa berdebah. Bimbang-bimbang dia mengekali maksiat tersebut. Saat dia sedang bermaksiat, apa ajanya? Maka mati dia dalam keadaan cabut iman. Tu bahaya tu. Nah, mati dalam keadaan cabut iman. Itu dipanggil su'il khatimah. Tu tengah duk buat maksiat, tengah duk risuah, tengah duk judi, tengah minum arak, tengah berzina, mati. Hal keadaan senantiasa mengekali dengan maksiat-maksiat tersebut. Kalau mula-mula mungkin berdebar lagi, astagfirullahaladzim. Tapi setelah senantiasa mengekali, apa perasaannya? Ya santai-santai saja. Dah biasa buat dah. Kayak gitu. Bimbang-bimbang takut menghalalkan benda yang haram. Saat sedang bermaksiat, tidak merasai maksiat ini haram, bahkan rasa macam halal. Maka bukankah menghalalkan benda yang haram itu kafir? Kafir. Nah, menghalal benda yang haram itu kafir. Kalau mati tengah tu, tidak mati dalam kafir. Itu dikata khifa alaihi min su'il khatimah. Itu kita sebut maksiat hak jelas, kita duk nampak maksiat lah, curi, zina, togok awak, buka aurat, tok semaya, kayak gitu. Ini pun maksiat. Tapi maksiat ni lebih batin, halus. Nah, apanya? Yaitu kita mengaji ilmu agama, niatnya dengan ilmu tersebut dapat mengkayakan kita, menghebatkan kita, meninggikan kita dan banyakkan harta kita pada dunia. Tidak kerana Allah dan kerana hari akhirat. Tengok. Tu maksiat tu. Tapi maksiat batin. Tak apa tu. Tak apa. Pakai subai juga, janggut, ceramah agama, ni upang ya. Tapi padahal di dalam hatinya maksiat. Apa ni? Maka hak ni tak boleh hukum orang, kena hukum diri kita sendiri. Sahibul bait adrakama fihi. Tuan rumah tu lebih tahu apa yang ada di dalam rumahnya. Maka untuk diperbaiki masing-masing. Itu. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiati, dan tinggallah oleh pekerjaannya di dalam di dalam khataril masyiah, dalam lintasan kehendak Allah Taala. Maksudnya apa? Jadi seorang mukmin yang mati di dalam derhaka kepada Allah, maka kita di dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh nak putuskan dengan dua perkara. Tak boleh putuskan dia tu dengan neraka, dan tidak boleh diputuskan dia dengan keampunan. Tetapi diserahkan kepada kehendak Allah. Ini disebut oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharatit Tauhid. Man mata walam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Ingat semua ni. Man mata, barang siapa yang matilah ia seorang mukmin atau mukminah, walam yatub min zambihi, padahal belum sempat dia taubat daripada dosa. Orang tanya, "Mek, bila nak tutup aurat ni? Bila nak pakai tudung ni?" Sambil-sambil nak makan nasi. Nantilah kita kan muda lagi, comel lagi. Nanti tua kita pakailah tudung tu. Lekat tu lah ayah. Mati situ. Tak sempat nak tutup aurat dah. Macam mana kita nak hukum di sisi ahli sunnah wal jamaah? Fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusannya diserah kepada Allah. Nahnu nahsabu bizawahiri. Kita wakil hak zahir. Zahirnya apa? Zahirnya dalam IC ditulis Islam. Maka dimandi, dikafan, disembahyang, didoakan dengan keampunan, ditanam di perkuburan Islam. Karena dia tak kata tutup aurat tu tak wajib dah. Dia tahu tutup aurat tu wajib. Nah, cuma dia kata nantilah, muda lagi kan. Comel lagi, nanti tua kita pakailah tudung sambil duk makan nasi ni. Lekat tu lah ayat. Mati situ, tak sempat nak taubat. Macam mana? Ngakor ni Ustaz, mesti ngakor ni. Tak suruh semaya-semaya apa, pakai ambuh gitu. Macam bewok mati gitu kok. Jangan. Ngurusi kecek-kecek. Jangan. Banyak tu ya biasa Kelantan yang KL. Jangan. Tak payah nak payah.
Nah, jangan. Itu jangan. Jangan apa? Jangan lepak macam bewok mapuh gitu, jangan. Nah, ni mati di disko ni ustaz. Dia tengah cocok bitek dia. Tangan sebelah togok aku, tangan sebelah cocok bitek. Mati kerah kena panah peti. Nah. Tengah duk joget. Buka IC nama Pak Dolo. Warga negara, agama Islam. Sudah. Macam mana? Mengaku dah ni tak. Lepas gitu lah. Tutup sapuh pun tak apa. Pergi makan kani. Gitu. Jangan. Nahnu nahsabu bizawal. Zohirnya dia orang Islam. Islam kat IC Ustaz. Ya, Islam IC pun dihukum Islam. Soal dia tu akhirat, neraka ke syurga, serah pada Allah. Itu dah. Sebab tu saya tu tegas sikitlah. Tahu kita tu nak tahrib orang supaya tutup aurat. Tapi kalau kita buat contoh, walaupun tak sebut nama, kita sebut contoh ini seorang tak tutup aurat, tak pakai tudung, free hair. Ini seorang yang tutup aurat pakai tudung. Kalau yang ni mati, kita tak tahu belakang dia. Tahu ke tak tahu belakang apa amal, itu bukan bicaranya. Tapi kalau kita tahu, kalau mati dia confirm neraka. Ini takutnya nanti kita pakat jadi orang kampung hukum gitu kau kan. Nah. Pakai tutup aurat ni berambut dalam kampung kita ni. Oh, boleh tahan neraka. Mati dah tu. Neraka dah tu. Nah, pasal pakai tudung tapi bekah habis jumpa tahi kopek-kopek gapo tahu belaka sahih gapo. Tutup aurat sempurna gitu? Tak sempurna, betul? Tutup aurat ke panggil itu? Nah. Jadi supaya kita tu nak tagrib, ya kita nak tagrib orang di dalam mentaati perintah Allah. Tutup aurat, jangan buka aurat, jangan free hair, kan? Tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti diutamakan. Kan? Kalau nak kira sangat hebat dalam mentaati perintah Allah, Khawarij sangat hebat. Khawarij mana-mana orang yang buat kerja dosa maksiat, tutup aurat, kau tak semaya. Kafir dulu. Kekal ngaku dia. Jangan main. Tu. Sebab tu Abdurrahman bin Muljam itu bukan orang biasa-biasa tu. Itu tok guru Quran. Di zaman Sayyidina Umar dihantar oleh Sayyidina Umar jadi tok guru Quran di Mesir. Hafizul Quran, hafal Quran. Malam tahajud qiyamul lail, siang hari berpuasa. Kuat ibadat. Ini disebut oleh Nabi, la tahqiru salatakum min salatihim. Tidak mampu nak lawan sembahyang kamu daripada sembahyang mereka. Puasa kalian daripada puasa mereka. Bacaan Quran kalian daripada bacaan Quran mereka. Kenapa? Mereka sangat kuat beramal ibadah, tapi akidahnya sesat. Mana? Akidahnya sesat. Mana? Mudah mengkafir-kafirkan umat Islam yang mengerjakan dosa, maksiat. Bahaya ni. Siapa tak semaya kafir? Siapa tak tutup aurat kafir? Siapa minara kafir belaka? Kekal dalam neraka. Tidak begitu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang minum arak, yang berzina, yang berjudi, mereka tu fasik. Fasik, khuruju an taatillah, tidak taat perintah Allah. Nah, masih mukmin, masih muslim, masih. Kalau mereka mati tak sempat taubat, fa amruhu mufawwadul li rabbi. Urusannya kita serah pada Allah. Tak boleh kita putuskan dengan pasti diampun pasal dia orang Islam kan? Belum tentu. Pasal Allah berjanji siapa yang buat maksiat ni maksiat tu, diseksanya. Kayak gitu. Ataupun pasti diseksa. Belum boleh diputuskan apa? Karena Tuhan berjanji juga, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah. Tapi Allah siap untuk ampun dosa selain daripada dosa syirik, siapa yang Allah Ta'ala mau ampun.
Maka sebab tu disebut dalam ni wa baqiya amruhu fi khataril masyiatillah. Itu. Maka tinggal urusannya itu pada lintasan kehendak Allah Ta'ala. Macam mana? Fa in syaa'a 'afa anhu wa illa fala. In syaa'a ghafaralah wa in syaa'a 'azzabah. Itu. Kalau Allah Ta'ala nak ampun, Allah boleh ampun? Boleh. Kalau Tuhan nak ampun boleh? Boleh. Sebab dia ada tauhid, ada iman. Dia tidak menghalalkan benda yang haram. Itu. Boleh tak Tuhan nak ampun? Boleh. Dia tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak mengazabkan dia boleh? Boleh. Kerana Allah Ta'ala berjanji. Orang berzina, orang togok awak, orang berjudi, orang tak semaya, orang risuah, orang curi, orang ngopak, orang riak, ujub, sum'ah, takabur. Itu ada janjian wa'id, janjian iqab, seksa daripada Allah Ta'ala. Boleh tak Allah Ta'ala nak azab? Boleh. Allah nak apa boleh? Boleh. Maka dipanggil fi masyiatillah. Ni kalau tak mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah, payah sikit nak faham, kena telang banyak-banyak kismis. Maka sekali dengan vitamin C, minum air Zam-Zam. InsyaAllah mudah nak faham. Kalau tidak payah, hidup komen. Macam mana ni ustaz? Kau Tuhan janji dah orang buat maksiat akan masuk neraka. Confirm lah neraka. Hidup pening gitu. Ya Tuhan janji. Yang mengkonfirm tu bukan mung Tuhan. Gitu. Maka sebab tu ulama ahli sunnah itu fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusannya kita serah pada Allah. Kita nahnu nahsabu bizawahir. Kita jalani hak zahir saja mana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita nak orang dengan keampunan. Pasal dia masih melainkan terang-terangan dia menghalalkan benda yang haram. Atau wanong kuda mau zina ni tidak haram. Halal kafir. Ya dah. Bila nak taubat minum arak ni? Tak puas lagi kau untuk mabuk-mabuk. Haram benda ni. Halalan thayyiban. Hatu kafir. Hatu kafir tu. Bila nak tutup aurat ni, haram ke buka aurat, dedah aurat? Mana ada haram? Tubuh saya, kopek saya, jubur tahi saya, rambut saya, suka hati saya lah saya nak dedah ke, saya nak tutup ke? Ini dipanggil kafir. Pasal menghalal benda yang haram, merubah hukum Allah, taghyirul ahkam, mengubah hukum Allah. Tapi kalau dia mengerja maksiat, tapi dia tidak merubah hukum, dia masih tasdik bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa hukum yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berzina, tapi dia kata, bila awak nak taubat ni, zina ni kan haram. Ya, zina ni haram. Wala taqrabuz zina. Si ayat tadi hafal. Lalu bila nak taubat? Allah, saya ni iman lemah lah. Dia masih mengakui zina tu haram. Arti dia masih iz'an wal qabul fil qalbi bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bi darurah. Dia masih iz'an, setuju, wal qabul, terima, fi qalbihi, di dalam hatinya, dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hukum hakam agama yang diketahui dengan secara mudah. Semua zina semua orang tahu. Budak pasti pun tahu. Budak tadika pun tahu haram. Minum arak haram, makan babi haram, risuah haram. Kayak gitu. Buka aurat haram. Dia anak dia mengaji pasti. Dia sendiri free hair. Balik-balik kena tegur ke anak dia. Anak tu ni malu dia rasa. Oh, bagusnya anak saya. Memanglah ngaji didedah oleh ustazah-ustazahnya. Tu budak tadika pun tahu, budak pasti pun tahu benda tu. Hatta orang kafir pun tahu. Ini makan babi ini tak ada haram ke? You punya agama kan haram. Ini makan risuah ni haram. You punya agama kan kata haram? You tak ada semayang ke? Semayang kan wajib. Orang kafir pun tahu. Itu dipanggil hukum yang diketahui dengan secara mudah. Maka dia masih setuju, masih terima, dipanggil mukmin fasik. Gitu.
masih mukmin, masih muslim, tapi tidak taat perintah Allah Rasul. Maka orang lagu ni fi masyiatillah, termasuk dengan maksiat batinnya. Sama saja. Ni dalam Imam Ghazali sebut ni tentang masalah menuntut ilmu. Maksiat-maksiat sama. Baik, habis. Wa in wuffiqa lit-taubati qabla hululil al-ajali. Dan jika diberi taufik oleh Allah Taala untuk bertaubat sebelum hululil ajali, sebelum hulul ni asalnya menyerah, tapi nak masuk sini ialah sebelum sampai saat ajal dia. Sampai tempoh kematian dia. Mana sebelum sampai saat mati taubat. Astaghfirullahalazim, jahatnya aku ni ngaji ilmu agama nak ke dunia, nak ke harta dunia, nak ke pangkat dunia, nak kepada kemasyhuran dunia, ketinggian dunia, keagungan dunia. Astaghfirullahalazim, hinanya niat aku. Bodohnya aku duk tukar benda yang kekal, benda yang lebih baik syurga dengan benda yang akan binasa. Ya pun taubat. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa aku. Ada kalau dalam sudut pengajian agama ataupun yang lain, riak, ujub, sum'ah, takabur. Astaghfirullahalazim. Aku duk berzina, aku duk minum arak, aku duk mengopak, aku duk adu domba, macam-macam lah. Macam-macam maksiat kan? Aku tak semaya, aku tak bayar zakat. Taubat. Diberi orang panggil taufik oleh Allah Ta'ala sebelum matinya bertaubat. Wa adafa ila ilmi amala, dan menyandar kepada ilmu akan amal. Wa tadaraka ma farrata fihi minal khalal. Itu dah. Dan wa tadaraka ma farrata ay ma qassara fihi minal khalal, dan diperbaikikan akan barang yang sabit ada padanya daripada segala kerosakan, kecacatan. Maka orang ni iltahaqa bil faizina, barulah dia tu masuk kepada golongan yang berjaya juga. Jadi kalau golongan yang pertama tadi awalnya berjaya, akhirnya berjaya. Kalau golongan yang kedua ni awalnya tu celaka. Kalau tak tobat dalam saat duduk buat maksiat, maka celakalah dia pada hari akhirat. Urusannya kita serah pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak ampun, Allah ampun. Kalau Allah tak nak ampun, diazabkan di dalam api neraka. Syakawah dia panggil. Tapi kalau dia diberi taufik oleh Allah sebelum mati bertaubat, maka dia iltahaqa bil faizina, maka dia akan bergabung dengan orang-orang yang berjaya. Kerana apa? Fa innat taiba minaz zambi, kerana sesungguhnya orang yang bertaubat daripada dosa, kaman la zambalahu, seperti mereka yang tidak punya dosa lagi. Maka sebab tu kita orang yang banyak dosa, mestilah dalam setiap hari ini kita kena ada taubat pada Allah Ta'ala. Paling kurang sekali. Temuh dah tu sekali tu. Kalau kita nak termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala cinta, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah cinta orang yang banyak bertaubat. Kemudian baru Allah Ta'ala cinta orang yang banyak bersuci. Jadi taubat tu suci batin, bersuci tu suci zahir. Kayak gitu. Kita tanya baju kalau makan gula celuk, tak sedap dah kita rasa. Kotor dah rasa. Cari sabun. Itu baru padahal celuk gula, bukan celuk tai. Rasa tak boleh, kotor. Tapi batin, maka Tuhan mendahulukan tawabi. Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Nabi kita 100 kali sehari. 100 kali sehari taubat. Hak maksum tu. Kita sekali pun tak rasa sehari. Sebab kita rasa kita dia mana ada dosa, saya kan ustaz tak selesai masalah.
Itulah kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, man asbata lahu tahiran mana fahuwa najisun haqqo. Gitu. Siapa yang mengisbatkan bagi dirinya itu seorang yang suci, maka dia itu bernajis dengan dosa sebenar-benarnya. Gitu. Maka sebab tu nak jadi dapat kita bertaubat tu kena rasa banyak dosa. Bukan kena buat dosa. Kena rasa banyaknya dosa. Dosa dengan Allah, dosa dengan makhluk. Nak sekarang ni. Kita tak mampu untuk tolong saudara kita di Palestin. Banyak rasa dosa. Allah dosanya. Hamba hari ni tak makan nasi lagi ni. Berdawati sana jadi pagi. Tu budak pondok Ghibli. Di program di sekolah Indonesia di mana? Di dekat dengan area PWTC tu. Dia mau suruh makan. Kata kenyang lagi. Suruh makan nasi, kata kenyang lagi. Baru lepas ke sana. Sudah bagi ceramah, memang style saya tu tak boleh makan dulu. Kalau makan dulu, jawabnya tak kecek lah kenyang. Tak boleh ceramah dah dekat sini. Ingat kata nak makan lepas ceramah. Rupa-rupa lepas ceramah dah duduk dah makan. Tak apalah. Paling kurang pun kita ingat, lapar sikit pun saudara kita di Palestin lah ni lagu mana? Ingat gitu. Senang kau dia orang makan sekarang. Biar ingat ke saudara kita di Palestin. Walaupun kita tak mampu nak tolong, hanya dengan doa. Kerana iman kita lemah dan kita percaya dengan apa yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan berlaku kiamat ini sehingga membunuh oleh orang Islam akan orang Yahudi. Pasti itu. Sehingga mana? Yahtabi'ul yahudiyyu wara'a asy-syajari wal hajar. Sehingga orang Yahudi ini akan lari bertempiaran takut sembunyi di belakang kayu pokok batu. Lalu apa yang Nabi kata zaman tersebut? Fayaqulu syajaru wal hajar. Pokok kayu batu akan bercakap. Pokok kayu batu akan bercakap. Ada tak sekarang ni? Pokok kayu batu bercakap? Ada? Hanya boleh tengok dalam cerita Doraemon. Memang tak ada. Apa tu? Itu sebagai amrun khariqun lil adati. Kalau yang mencarikan adat. Kalau yazharu ala yadil wali bermakna karamah. Kalau yazharu ala yadil mu'min asi, maka dipanggil ma'unah, pertolongan daripada Allah Taala. Artinya kualiti orang Islam ketika itu bukan seperti kita sekarang. Gitu ya? Bukan seperti kita sekarang. Kualitinya sangat berkualitas. Sehingga Allah Taala menzahirkan karamah di lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum berlaku lagi Nabi sudah cerita dah. Mana? Pokok kayu batu akan berkata, "Ya Muslim, hadzal yahudiyyu khalfi. Ta'alu faqtuluh." Hei orang Islam, ni menata Yahudi ada belakang aku ni. Mari sini bunuh. Cuba, ada. Adakah kita lalu ke tepi pokok bunyi, "Ya Muslim," mana? Cuba kalau ada. Wahai acu, demai acu seminggu tu. Ada. Allahu Akbar. Dia kata pokok ni beratus rupanya. Lepas demai seminggu, sambung khurafat pula. Lalu ke pokok tu, maaf banyak tu nenek, acu tu lalu je. Lama lagi lah nusrah Allah Ta'ala nak tunggu. Itu. Habis itu, maka sebab tu kena rasa banyak berdosa. Barulah kita boleh taubat. Paling kurang nak dimasukkan tawabi, kata ulama, dalam sehari kena lebih daripada 2. Sekurang-kurangnya 3. Pagi sekali itu ada orang panggil an-nadmu wal azmu wal iqla'. Kalau dosa dengan Allah Taala, dosa dengan makhluk, minta maaf, minta halal. Kayak gitu. Pagi sekali, siang hari petang sekali, tengah hari sekali, tengah malam sekali. 3 kali sehari kita taubat. Mudah-mudahan masuk dalam hamba yang dicintai oleh Allah. Habis. Kemudian kita sambung semula-mula, wa rajulun salithun istahwadha alaihi syaitanu fattakhadha ilmahu dhari'atan wallahu a'lam wa ilmuhu adam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.